Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini. Kali ini dalam episod Fiqh Manhaji. Semalam kita guna kitab Subul Salam, tapi memandangkan kitab Subul Salam tu bab puasa Ramadan telah pun habis. Kita masuk pada bab puasa sunat. Jadi disebabkan akan datang ni kita akan menghadapi Ramadan. Jadinya saya berfikir maknanya kita bercadang untuk membuka kitab Fiqh Manhaji. Cumanya saya tidak ada edisi bahasa Melayu, yang saya ada adalah edisi asal dalam bahasa Arab. Jadi kalau tuan-tuan tidak kisah, tuan-tuan boleh buka lah kalau ada edisi yang bahasa Melayu tu, dan kita sama-sama ulang kaji buku tersebut. Okey, jadi sebelum tu macam biasa saya akan buat apa dulu? Kita akan share dulu lah kepada beberapa grup. Moga-moga faedahnya kita dapat berkongsi bersama. Okey, sebentar. Kita share dengan Puncak Alam. Okey, boleh tak buat watch party? Jadi alhamdulillah. Okey, kita teruskan kepada kitab kitab Fiqh Manhaji ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, dalam madhab Syafi'i. Jadi kita akan masuk pada bab puasa, ta'rif, pensyariatannya dan juga rahsia-rahsianya. Cumanya pada hari ini mungkin kita tak sentuh semua, mungkin saya sentuh satu bahagian sahaja sebabkan kuliah kita terhad mungkin sampai 8 suku, 8.20 ataupun 8.30, bergantung kepada tajuk-tajuk yang kita sempat lalui. Okey, jadi pertama sekali kita lihat kepada ta'rifan puasa. Macam sebelum ni kita pun dah sebutkan pada pertemuan yang lalu dalam kitab Subul Salam, syarah kepada hadis daripada Bulughul Maram. Jadinya pada hari ini kita ubah kitab, kitab Fiqh Manhaji. Jadi kalau tuan-tuan ada kitab bahasa Melayu, boleh buka kitab bahasa Melayu. Jadi kita akan tengoklah. Tuan-tuan tengok bahasa Melayu, saya tengok yang bahasa Arab. Jadi insya-Allah kalau ada tak sama ke, boleh maklumkan kepada saya. Okey, pertama sekali. As-siyam lughatan. Puasa daripada sudut bahasa, al-imsak anis syai', menahan daripada sesuatu. Kalaman kana au ta'aman, sama ada dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk pemakanan. Wa dalil dzalik qauluhu ta'ala, dalilnya adalah hikayat an Maryam alaihassalam. Ini daripada sudut bahasa Jadi pembuktian ataupun pendalilan daripada sudut bahasa hikayah, penceritaan dari berkenaan Sayyidah Maryam alaihassalam. Inni nadhartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan Ar-Rahman untuk berpuasa. Jadi puasa yang maksud di sini ai imsakan, ataupun ia membawa maksud menahan. Menahan apa? Wasukutan anil kalam, dan imsak menahan diri, sukut senyap, zib anil kalam, daripada berkata-kata. Jadi perkataan saum, kalau dalam bahasa kita yang biasa disebut puasa, perkataan saum di sini membawa maksud menahan diri ataupun dia menyenyapkan diri dia daripada perkataan, sebarang perkataan. Kemudian wasiyamu syara'an. Siyam itu daripada sudut syarak, imsakun anil muftirat, menahan diri daripada perkara yang membuka puasa, perkara yang membatalkan puasa. Okey, menahan diri daripada bila? Min tulu'il fajri, daripada waktu subuh ila ghurubis syamsi, sehinggalah terbenamnya matahari, beserta dengan niat. Maknanya kita kena berniat. Kalau tak niat apa jadi? Nanti kita tengok dalam bab yang berikutnya. Jadi ini hanya untuk pengenalan. Perkataan siam maknanya menahan diri. Apa-apa menahan diri yang kita buat itu namanya siam. Itu namanya saum, puasa dari sudut bahasa. Tapi dari sudut syarak, menahan diri daripada perkara yang batalkan puasa, daripada terbit fajar, daripada waktu subuh sehinggalah terbenam matahari beserta niat. Okey. Kemudian lihat di sini,
tarikh ataupun sejarah pensyariatan puasa. Jadi kalau kita lihat apa-apa sahaja yang berlaku, Nabi SAW berdakwah selama 23 tahun. Jadi akan ada peristiwa-peristiwa turunnya ayat Al-Quran. Jadinya semasa Nabi hidup adalah zaman pensyariatan. Setelah Nabi SAW tidak lagi zaman pensyariatan. Maknanya hukum-hukum hanya sekadar apa yang kita lihat sepanjang 23 tahun Nabi berdakwah dan semasa Nabi hidup. Okey, jadi kita lihat ini furida siyamu syahri ramadhana fi sya'bana, dalam bulan Sya'ban minas sanah ats-tsaniyah lil hijrah, pada tahun yang kedua hijrah, tahun yang kedua. Jadi solat dah difardukan awal lagi, solat dah difardukan awal semasa di Mekah lagi, telah difardukan. Cumanya pada ketika itu puasa belum disyariatkan, puasa Ramadan ni belum disyariatkan sebab ada puasa lain, puasa lain yang disyariatkan, bukan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan pada tahun kedua hijrah. Okey. Wa qad kana as-siyam qabla dhalik ma'rufan 'inda al-umam as-sabiqah, dan puasa-puasa, ibadat puasa ni adalah satu benda yang pun telah diketahui umat-umat yang sebelum ni. Cuma bulannya adakah bulan Ramadan, bulan yang berbeza. Cumanya ibadat puasa telah pun diketahui oleh umat-umat yang terdahulu. Sebab itu dalam ayat Allah Taala sebutkan wa inda ahli kitab, di sisi, begitu juga di sisi ahli kitab, yang mana mereka berzaman dengan Nabi, asaru, mereka hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana telah difardukan ke atas umat sebelum kamu, semoga kamu mendapat ketakwaan. Surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi dalam ayat ini kita difardukan puasa, maknanya Allah Ta'ala bagi tahu juga sebelum ni, umat sebelum ni pun puasa juga. Bukanlah kita ni tiba-tiba ada ibadat yang baru yang sebelum ni tidak pernah buat. Maknanya umat-umat terdahulu pun pernah berpuasa. Kita hanya meneruskan apa yang pernah mereka umat-umat terdahulu lakukan. Okey. Illa anna wujuba shaumi ramadhana lam yushra' min qabl. Dia nak bagi tahu bahawa ada pun kewajipan puasa Ramadan tidak pernah disyariatkan sebelum ini, tak pernah disyariatkan sebelum ini. Tapi ibadat puasa ada, cuma disebut tentang bulan Ramadan, whole month, sepanjang bulan, tak pernah lagi lah, sepanjang bulan Ramadan. Umat-umat sebelum dulu mungkin bulannya berbeza, tapi bulan Ramadan tak pernah lagi disyariatkan sebelum-sebelum ni. Fahadil ummah taltaqi ma'al umam as-sabiqah fi asli masyru'ati shaum. Yang serupanya apa dekat sini? Pensyariatan puasa. Mereka ada syariat puasa, kita pun ada syariat puasa. Wa takhtassu ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fardiyati syahri ramadhana bidzat. Cumanya umat Islam ini difardukan khasnya bulan apa? Ramadan. Umat terdahulu wallahu alam bulan apa, tapi kita difardukan bulan Ramadan selama 1 bulan. Okey, dalil pensyariatan, dalil disyariatkan puasa, saum masyru'iyati saumi syahri ramadhan. Dalil pensyariatan, dalil yang menunjukkan bahawa bulan Ramadan itu adalah bulan yang disyariatkan puasa. Okey, kalau dalam ayat tadi diwajibkan ke atas kamu puasa, tak disebut. Kalau kita lihat pada ayat dalam ni, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa, tak disebutkan bulan apa. Bulan Februari, bulan Januari, bulan April, bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, tak disebutkan di sini. Hanya disebutkan wajib ke atas kamu puasa. Sebab kalau kita belajar dalam ilmu usul fiqh, la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Kewajipan dah puasa, kewajipan puasa dah ada. Tetapi penerangan bila, sebab itu boleh sebut la yajuz ta'khirul bayan, tidak harus untuk mentakhirkan, melewatkan keterangan tentang suatu ibadat pada waktu permulaan ataupun pensyariatan. Maknanya sekiranya ada pensyariatan, selagi mana belum diterangkan bagaimana, ia belum lagi wajib. Okey, sebab itu dalam ayat yang berikutnya Allah Taala sebutkan, dalam ayat yang berikutnya, syahrul ramadhan alladhi, bulan apa yang kita kena puasa? Bulan Ramadan. Unzila fihi al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Okey.
Hudan linnas wa bayyinat. Hudan linnas sebagai petunjuk kepada manusia, wa bayyinat juga keterangan-keterangan minal huda wal furqan, dan sebagai pembeza di antara hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra, barang siapa yang melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi ayat di atas mewajibkan kita puasa, ayat yang seterusnya menunjukkan kepada kita bulan apa kita kena berpuasa. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Okey. Kemudian ini dalil yang berikutnya, ini dalil daripada Al-Quran, kemudian dalil daripada hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, terbina Islam itu atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, syahadati alla ilaha illallah, bersyahadah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, yang tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, wa iqamis salah, dan mendirikan solat, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, wal hajji, menunaikan haji, saumi Ramadan, dan berpuasa. Jadi kat sini solat, zakat, haji dan puasa. Jadi berkaitan dengan susunan ni, ada yang menyebut haji tu di belakang, mengikut hadis lah, berbeza-beza. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairihima, dan lagi hadis-hadis lain yang diriwayatkan dengan makna yang sama. Okey, kita lihat ada tak puasa lain yang kita wajib selain bulan Ramadan? Ada tak puasa bulan-bulan lain yang wajib yang kita buat, yang kita kena buat? Okey, kalau dekat sini dalam hadis yang berikutnya, lil a'rabi, datang seorang badui berjumpa Nabi SAW dan bertanya, akhbirni madza furida alayya Allah min madza farada alayya Allahu min as-shaum, apakah yang Allah Ta'ala fardukan ke atasku daripada puasa? Faqala, Nabi SAW menjawab, siyamu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Maknanya Nabi menyebut bulan Ramadan sahaja yang kita diwajibkan untuk kita berpuasa. Dan sebab itu dekat sini pun disebut jelas, wa saumi Ramadan. Kemudian wal hajj, al-hajj di sini tak disebutkan bulan berapa, tapi disebutkan oleh Nabi SAW sebagaimana ketika mana Nabi SAW melakukan hajatul wada', Nabi menyebut, kamu lakukanlah, khudhu anni manasikakum, ambillah daripadaku perbuatan haji. Nabi dah tunjukkan dah nak pergi masa bila, nak berwukuf masa bila, Nabi dah tunjukkan dah daripada hadis. Jadi di sini puasa pula pada bulan Ramadan dah terus sebutkan secara jelas dalam bulan Ramadan, bukan dalam bulan Safar, bukan dalam bulan Rabiul Awal, walaupun bulan Rabiul Awal itu bulan yang Nabi SAW dilahirkan pada bulan itu, tapi ia adalah bulan Ramadan, disebutkan dengan jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selain daripada kedua-duanya. Okey, hadis ini juga yang di bawah ini, apakah yang telah difardukan oleh Allah ke atasku daripada puasa, iaitu Nabi SAW menyebut puasa bulan Ramadan, rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Okey, ini nombor hadis. Kalau tuan-tuan nak semak, boleh semak nombor hadis dalam kitab Imam Bukhari. Caranya mudah, kalau tuan-tuan pernah buka Syamilah, Maktabah Syamilah, ataupun boleh cari dalam Waqfiyah, Waqfiyah, W-A-Q-F-E-Y-A, dekat situ ada PDF, tapi semuanya bahasa Arab lah, bahasa Melayu tak ada. PDF apa-apa kitab sahaja. Kalau Syamilah tu dalam bentuk program, kan, dalam bentuk program, tapi kalau Waqfiyah ni dalam bentuk PDF. Cari apa-apa kitab, insya-Allah kita Arab akan ada. Mereka tak adalah buat copyright ni, maknanya boleh saja. Cumanya kalau buku bahasa Melayu ni banyaknya ada copyright, kan, kita tak boleh nak download dalam PDF ataupun bagaimana. Tapi kita Arab ini mereka lebih fi sabilillah. Maknanya kalau kita nak baca, diberikan macam tu sajalah. Okey. Kemudian hukum tariki siyam syahri Ramadan min ghairi udhrin, hukum orang yang meninggalkan puasa tanpa sebarang keuzuran, tanpa sebarang sebab musabab yang jelas. Okey, kita lihat di sini. Ni tajuk ni, hukum tarik siyam syahr Ramadan, hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa keuzuran. Lamma kana siyam syahr Ramadan ruknan, puasa Ramadan adalah sebahagian satu daripada rukun Islam. Mana kalau rukun ni tak buat, maknanya tidak sempurna keislaman kita, mana kena puasa.
kena solat, kena puasa, haji bagi yang berkemampuan dan semualah ibadat-ibadat tadi. Okey, wa minal fara'id al-ma'lumah min ad-din bid-darurah. Jadi bila sebut saja orang Islam dia tahu memang kena puasa. Maklum bid-darurah. Bila sebut saja Islam memang dia tahu dah memang kita kena puasa. Nak kata nak tak nak memang dia kena tahu. Benda yang wajib. Kana jahid ujubihi kafiran. Orang yang menolak kewajipannya. Dia kata puasa ni mana wajib. Puasa ni benda-benda yang diada-adakan dulu zaman Nabi tak ada kan dia kata. Jadi dia menolak kewajipan tu kafir. Kafir maksudnya apa? Dah tahu dah tapi dia tolak. Dia dustakan. Dia tolak dan didustakan. Kafir. Dia menolak. Maksud kafir ni dia dah dapat benda yang jelas. Kemudian ditolak. Itu kafir lah. Tapi kalau orang tadi memang tak tahu atau kesebabkan dia jahil, tak tahu ataupun memang dia tak ada ilmu ataupun memang dia lemah akal fikiran dan sebagainya, tidaklah kita katakan dia kafir. Bila kafir ni bukti yang jelas dah sampai, dia dah tahu dah, kemudian dia tolak. Dia kata tidak wajib. Yu'amal mu'amalatul murtad. Orang kata dilayan sebagaimana seorang murtad. Fa yustatab, kita kena minta dia bertaubat. Fa in taba qubila minhu, kalau dia bertaubat, kan kita dah bagikan contoh itu ada orang nak keluar dari Islam, jadi kena ada seorang yang menceritakan kat dia dan seorang yang berhujah dengan dia supaya dia kembali kepada Islam, supaya yustatab. Kita minta dia supaya dia bertaubat, minta supaya dia bertaubat. Fa in taba, sekiranya dia bertaubat, qubila minhu, puasanya itu diterima. Wa illa qutil hadda, sekiranya tidak, maka dia itu hendaklah dijatuhkan hukuman had, hukuman hudud lah. Cumanya kita dalam negara kita memang tak ada hukum-hukum yang sebegini. Jenayah moral tidak ada. Jenayah moral dia lebih kepada jenayah yang melibatkan kekerasan dan sebagainya. Jenayah moral tak ada. Tapi dalam Islam ada jenayah moral. Jenayah moral tu bukan penzinaan, minum arak kan, dan pelbagai lagi lah jenayah moral. Itulah jenayah moral ni, sebab bila orang tengok tak diambil tindakan, dia akan membiak perkara-perkara yang buruk lagi terhadap orang lain. Dia ni buat boleh je, so aku pun nak buat. Jadinya Islam menghalang perkara-perkara sedemikian. Okey. Wa dzalika illam yakun qaribal ahd bil Islam. Lam yakun qaribal ahd bil Islam aw nasya ba'idan anil umran kama yaqul ulama ay ba'idan anil ulama. Amma man taraka shawmahu bighairi udhrin. Okey. Wa dzalika illam yakun qaribal ahd bil Islam. Maknanya dia terlalu jauh dengan Islam, aw nasya ba'idan, ataupun dia terlalu nasyaat, dia membesar jauh daripada bangunan-bangunan. Maknanya mungkin tinggal di pedalaman, au ba'idan anil ulama. Okey. Kemudian amma man taraka shaumahu bighairi uzrin, ataupun adapun orang yang meninggalkan puasanya tanpa sebarang keuzuran. Tanpa sebarang keuzuran. Wa kana ghairi jahidin li wujubihi. Dia tak ada keuzuran dah. Okey, jadi tak ada keuzuran, apa kita kena buat ni? Zalika ka'an yaqul, seolah jadi macam dia bercakap, as-saumu wajibun alayya. Puasa as-saum wajib alayya. Puasa tu wajib ke atasku, walakin la asum, tapi aku tak nak puasa. Fa innahu yakunu fasiqan. Dia ni seorang yang fasik. Dia tahu benda tu puasa tu wajib. Aku tahu puasa tu wajib, tapi aku macam tak nak puasa lah. Walaisa bikafir. Dia bukan seorang yang kafir. Wa wajaba ala hakim lil muslimin habisahu. Hendaklah pemimpin negara Islam itu habisahu, mengurung dia, wa mana'ahu minat ta'am, dan melarangnya daripada makanan, wasyarab, dan juga minuman, naharan, pada waktu siang. Liyahsula liyahsul lahu as-sawmu bidzalik, supaya dia dapat juga berpuasa. Maknanya kena kurung kat dia, tak bagi makan, tak bagi minum. Maghrib kan baru dia suruh minum. Disuruh makan, suruh minum. Walau suratan. Walaupun dia tu hanya macam puasa pada pada gambarannya sahaja. Tapi dalam hati dia macam tak puasa kan. Dikurungkan dia tu, tak dibagi makan. Ini dalam kitab
Al-Manhaji. Okeylah, terima kasih kepada semua. Setakat ini saja kita ambil tajuk per tajuk. Jadi insya-Allah kalau bab puasa ni sehingga saya tengok balik ya. Sehingga tadi muka surat 70 lebih. Kita tengok puasa tak banyak sebenarnya ya, bab yang berkaitan dengan puasa 70 lebih. Okey, dah syarat dia, syarat wajib 70 sehingga 102. Kan? Ataupun kalau bulan Ramadan sampai 97. Maknanya dalam 20 muka surat. 20 muka surat tu tak banyak lah. Jadi insya-Allah sekejap saja tu. Ya. Jadi kalau satu hari pun satu hukum, insya-Allah semua ni kita akan habis mungkin dalam 20 hari jugalah. Ya. Mungkin sempatlah sebelum Ramadan kita doakan lah ya. Mungkin Ramadan pun tak lama lagi, dalam berapa hari lagi ni? Macam 9 hari lagi kan Ramadan. Okeylah, itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Kita sambung lagi pada esok hari hukum yang berkaitan dengan puasa ya, masih dalam permulaan. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.